Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Kinabalu di atas pertanyaan yang dikemukakan. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab pertanyaan Yang Berhormat Kota Kinabalu bersekali dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Julau bertarikh 23 Oktober 2019 kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut menyentuh isu yang sama. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pada 26 Ogos 2019, Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia bagi menggantikan Jakarta. Pembangunan ibu kota tersebut dijangka akan dimulakan pada tahun 2020 dan proses pemindahan akan dilakukan pada tahun 2024. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan percaya bahawa keputusan untuk memindahkan ibu kota pentadbiran dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Indonesia adalah berdasarkan kepentingan negara mereka. Tidak dapat dinafikan bahawa akan terdapat implikasi-implikasi kepada negara kita Malaysia. Kerajaan percaya ianya tidak akan menjejaskan hubungan dua hala yang semakin kukuh antara Malaysia dan Indonesia. Pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur dan meningkatkan kegiatan ekonomi, menambahkan jumlah populasi dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti mana yang didapati di sesebuah ibu kota. Ini boleh memberikan banyak manfaat kepada negeri-negeri Malaysia, terutamanya Sabah dan Sarawak. Ia juga boleh membawa cabaran-cabaran baru. Pemindahan ini akan merancakkan lagi ekonomi di pulau berkenaan dan Sabah dan Sarawak boleh mendapat limpahan manfaat daripada pelbagai sudut aliran perdagangan di sempadan antarabangsa antara Kalimantan dan negeri-negeri Malaysia berkenaan. Selain itu, sektor pelancongan di Sabah dan Sarawak juga dijangka akan meningkat berikutan jarak yang dekat antara Kalimantan dan kedua-dua negeri tersebut. Pemindahan ini juga dijangka boleh membuka banyak peluang baru bagi meningkatkan kerjasama ekonomi antara Malaysia dan Indonesia, khususnya bagi wilayah-wilayah di Borneo dengan pelibatan syarikat-syarikat pemaju dan kontraktor Malaysia yang mengambil bahagian dalam projek pembangunan di Kalimantan Timur. Tuan Yang di-Pertua, sebagai jiran yang rapat dan terdekat, Malaysia sentiasa bersedia untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan Indonesia jika diperlukan berdasarkan pengalaman kita memindahkan pusat pentadbiran Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, Yang Berhormat Kota Kinabalu, silakan. Ya, Yang Timbalan Menteri, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahawa pemindahan ibu kota di Indonesia ini akan dengan kos 466 triliun rupiah atau bersamaan dengan 137 bilion ringgit Malaysia. So ini pemindahan ibu kota ini bukan sesuatu yang kita harus pandang remeh-temeh. Ini ada amat penting dan limbah ekonominya sangat penting lah. Dan berikutan dengan ini, adakah kerajaan atau kementerian untuk bercadang untuk mengadakan lawatan secara rasmi kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk membincangkan impact yang akan dikenakan oleh Sabah dan Sarawak, kerana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah pun telah mengadakan lawatan rasmi kepada Kalimantan Utara dan Timur. Dan dengan lanjutan ini, saya juga berharap Malaysia juga boleh menggaji sama ada Malaysia pun harus ada ibu kota kedua yang terletak di Sabah dan Sarawak. Sekian, terima kasih. Silakan, Pak Menteri. Terima kasih, Kota Kinabalu. Yang pertama, tadi saya telah maklumkan bahawa hubungan Malaysia dan Indonesia dari hari ke hari bertambah baik dan kita juga memantau dari segi pengembangan perancangan pembinaan kota baru Indonesia di Kalimantan, dan dengan itu sudah pastilah bahawa kita akan mengadakan rundingan demi rundingan demi memastikan bahawa implikasi-implikasi dapat diselaraskan agar bermanfaat kepada kedua-dua buah negara. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, Yang Berhormat Santubong, silakan. Santubong. Terima kasih, Datuk Ketua. Saya melihat pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Tengah adalah satu cabaran yang besar untuk negara Malaysia, khususnya daripada sudut ekonomi, keselamatan dan sosial. Jadi dalam keadaan demikian, saya melihat apabila PEN Borneo di Jalan Teluk Melano dilaksanakan, nampaknya kerajaan tidak bersedia untuk menjaga keselamatan di Sarawak. Dan ini datangnya lebih ramai lagi. Apakah persediaan untuk mengadakan CIQ yang lebih banyak
bentenglah dan menyelesaikan masalah-masalah boundary yang belum disetujui oleh di antara Indonesia dan Malaysia, supaya perkara ini tidak mendatangkan satu masalah besar apabila kumpulan yang ramai datang daripada mana-mana tempat nanti untuk menduduki di Kalimantan Tengah. Terima kasih. Silakan Menteri. Soalan yang pertama berkenaan dengan soalan tadi ditujukan berkenaan dengan keselamatan. Ini adalah satu daripada langkah yang mana sedang dalam proses seperti mana saya sebut awal tadi, dari masa ke semasa kita memanfaatkan keadaan ini untuk kita menerus mengadakan perbincangan dengan Indonesia. Ini termasuk dari segi keselamatan dan juga boundary. Di antara beberapa kawasan yang masih lagi dalam proses perbincangan yang belum lagi 5.